Okey, bagaimana dengan mentauhidkan Allah kita dapat tunjukkan akhlak yang mulia kepada semua orang, termasuklah kepada non-Muslim. Kalau kita tengok dalam surah di akhir surah Al-Furqan, sifat-sifat ataupun ciri-ciri ibadur Rahman, Allah sebut antaranya ialah bila berjumpa orang yang jahil, wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu sebenar daripada mentauhidkan Allah akan melahirkan akhlak yang baik. Antaranya apa dah? Bila ada orang yang bodoh, orang yang jahil bercakap dengan orang yang beriman ataupun ibadur Rahman, dia tak akan menyakitkan hati orang. Qalu salama. Apa makna qalu salama? Iaitu dia akan keluarkan perkataan yang tidak akan menyakitkan hati orang tu. Dia tak akan kata kamu ni bodoh, kamu ni kafir, kamu ni tak sesuai bercakap dengan aku, tak. Salama bukan bagi salam. Kalau orang jahil, orang yang tak berilmu, cakap benda-benda yang merapu ke, yang lara, maka dia akan fikir apa perkataan yang kalau aku tinggalkan dia tidak akan menyakitkan hati dia, dan dia akan nampak keindahan akhlak orang Islam. Itu antara akhlak yang Allah sebut di akhir surah Ar-Rahman, yang Allah menceritakan ciri-ciri ibadur Rahman. Dan kalau kita tengok surah Luqman juga, Luqman bermula daripada mendidik anaknya, iaitu menanam asas akidah la tusyrik billah. Tapi bila tengok di akhir-akhir itu, berbuat baik pada mak bapak, kemudian muraqabatullah, yakin bahawa Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mengetahui perbuatan anaknya. Kemudian Luqman nasihat lagi, dirikan solat. Kemudian lepas tu apa nasihat Luqman? Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang buat yang baik. Jangan kamu sahaja jadi orang yang baik. Itu akhlak. Hasil daripada apa? Mentauhidkan Allah. Jadi hasil mentauhidkan Allah, maka sifat Allah Ar-Rahman, yang Allah ni penyayang, pemurah kepada semua makhluk, maka kita juga kena ambil sifat Allah, iaitu kita juga mesti suka dan sayang pada semua makhluk. Dan kata Luqman lagi, wanha 'anil munkar, dan laranglah mereka daripada kemungkaran, tapi dengan cara yang betul. Lepas tu kata Luqman, wasbir, bersabarlah. Dan lepas tu juga Luqman beritahu kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, jangan sombong dengan manusia. Linnas, kepada semua manusia, termasuk orang kafir. Luqman tak kata wala tusair khaddaka lil mu'minin, jangan sombong dengan orang beriman, tak. Jangan sombong kepada semua manusia. Subhanallah. Daripada jangan mensyirikkan Allah, melahirkan akhlak yang mulia kepada siapa? Kepada semua orang. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah mengingatkan kepada Bani Israel, wa idza akhazna mitsaqa Bani Israel. Ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjian? Pertama, la ta'budu illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Itu tauhid. Itu tidak mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah, hanya sembah Allah. Yang kedua, tengok perjanjian Allah dengan Bani Israel bukan setakat akidah, tapi melahirkan akhlak. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa wajib kamu buat baik. Allah tak sebut ibu bapa kamu Muslim ataupun tak. Selagi mana dia namanya ibu bapa, wajib kamu buat ihsan, walaupun mak bapa kamu bukan Muslim. Yang ketiga, wazil qurba, buat baik pada kaum kerabat yang terdekat. Jangan kamu jaga sahabat, tapi kaum kerabat kamu abaikan. Yang keempat, wal yatama, buat baik kepada anak yatim yang sangat-sangat perlukan kasih sayang dan santunan daripada kamu. Dan yang kelima, wal masakin, jangan kamu hidup pentingkan diri, pedulikanlah, peduli kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Itu akhlak. Akhlak daripada mentauhidkan Allah. Kalau Allah bagi hidup orang miskin, kalau Allah bagi panjang umur pada orang miskin, kamu pun kena ambil sifat Allah itu, iaitu pedulikan kepada orang miskin. Pergilah jaga, santuni mereka, bantulah setakat mana yang mereka perlu dan setakat mana yang kamu mampu. Kemudian yang keenam apa dah? Wa qulu linnasi husna. Hasil daripada tauhid kepada Allah, berkatalah kepada semua manusia husna, perkataan yang baik. Allah tak kata lil mu'minin. Allah tak kata bercakaplah dengan orang beriman dengan baik, dan dengan orang kafir tak baik, tak. Bercakaplah dengan semua manusia husna, perkataan yang baik. Tengok, bermula daripada la ta'budu illallah, jangan sembah melainkan Allah, lahir akhlak yang mulia. Sebab itulah Allah, walaupun Fir'aun
musuhnya. Walaupun Firaun mengaku Tuhan, tapi Allah tetap perintah kepada Musa pergi jumpa Firaun, bukan pergi maki, bukan pergi bunuh. Izhab ila Firaun faqula lahu qawlan layyina. Pergi dan berdakwah, dan bila berdakwah jangan guna bahasa kesat. Berkatalah kepada Firaun yang mengaku Tuhan, yang sombong, berkatalah dengan qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Kenapa? La'allahu yatazakka. Moga-moga dia dapat peringatan. Ya Allah, rahmatnya Allah kepada makhluknya. Kadang-kadang kita sesama Islam pun bercakap kasar. Bagaimana dengan non-Muslim? Maka bagaimana non-Muslim nak tertarik dengan akhlak Islam? Maka hasil daripada tauhid sebenarnya, kita nak tahu tauhid kita betul-betul ikhlas dan betul-betul sahih, tengok akhlaknya. Sebab itulah Nabi diutuskan, tujuan yang paling besar dan utama apa dah? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku diutuskan tidak lain tidak bukan untuk membaiki akhlak manusia. Dan Allah memuji Nabi, bukan sebab Nabi baca Quran, bukan sebab Nabi hafal Quran, bukan sebab Nabi khatam Al-Quran, tapi Allah puji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Dan kalau kita baca sejarah, Islam tersebar ke seluruh dunia bukan dengan pedang, bukan dengan jahat, tapi dengan akhlak mulia Nabi dan generasi pertama yang dibentuk oleh Al-Quran. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Apa yang terbaik? Akidahnya, akhlaknya, pergaulan dengan keluarga, dengan anak isteri, dengan masyarakat, dengan orang kafir. Semua adalah khaira ummatin. Kamu adalah terbaik. Wallahu a'lam.